Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, apa khabar? Harap semua sihat walafiat dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menantikan program 30 minit Ustaz Don dan sudi memberi sokongan anda. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan tidak lupa juga kepada para alim ulama, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru di luar sana yang menonton rancangan ini. Kalau ada salah dan silap daripada pihak saya dan juga pihak kami, harap tolong beri teguran agar teguran itu menjadi satu perubahan dan anjakan paradigma ataupun kita kata dalam memperbaiki untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang terbaik. Boleh? Terima kasih banyak-banyak. Dan tidak lupa juga kepada mereka yang ingin berinteraksi dengan kita, jangan lupa hubungi kita di 03-2260-1610 ataupun 03-2260-2411. Boleh? Ataupun jangan lupa ke Facebook kita di www.facebook/30 minit Ustaz Don. 30 minit seperti yang tertera di belakang anda, okey? Dan juga di email kita ataupun emailkan kepada kita di okey. ustaz.don@tvhijrah.com. Boleh? Baik. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, untuk meneruskan perbincangan berkaitan dengan kalimah syahadah, kita ada mendapat respon daripada sahabat-sahabat kita. Saya ingin membacakan dulu soalan yang pertama. Assalamualaikum, daripada Cik Nat. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz Don. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapa kali kita harus memperbaharui syahadah dalam sehari? Adakah cukup dengan syahadah yang kita ucapkan ketika solat atau ada waktu-waktu tertentu yang perlu kita memperbaharui syahadah? Contohnya sebelum berwuduk. Mohon penjelasan. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey, berkaitan dengan memperbaharui syahadah, memadai dengan syahadah yang kita lakukan di dalam solat. Sebab itu Islam agama yang cantik. Dia meletakkan sembahyang kita sebagai kayu asas kepada sesuatu perbuatan kita. Kalau seorang Islam itu diukur sejauh mana dia sembahyang. Sebab itu bila Nabi SAW bersabda kepada kita dalam hadis baginda yang mulia, kalau kamu nampak seseorang berulang alik ke masjid 5 waktu, pi balik masjid, maka ketahuilah, jadilah saksi kepada dia bahawa dia adalah orang yang beriman. Nampak? Jadi iman berkaitan dengan syahadah. Syahadah kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kalimah akidah itu memadai kita ulang dalam waktu sembahyang kita, dan tidak menjadi masalah kalau saja-saja kita nak mengucapkan kalimah syahadah asyhadu alla ilaha illallah. Kerana apa? Di dalam kitab panduan asas fardu ain biasa yang budak-budak dulu pakai, ada dituliskan di dalam situ bahawa lazimkan lidah kita mengucapkan kalimah syahadah ataupun paling kurang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun memadai dengan mengucapkan la ilaha illallah tahlil. Boleh? Okey. Soalan yang kedua, kita pergi kepada sahabat kita. Dia bertanya berkaitan dengan apakah beza Muhammadur Rasulullah dengan Muhammadar Rasulullah. Sebab kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini baik kepada saudara yang bertanya. Ini berkaitan dengan lahjah bahasa Arab. Kita kata apa? Grammar bahasa Arab. Yes, that's the word. Grammar bahasa Arab, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil, dia punya tata bahasa Arab. Dia berkaitan dengan Muhammadur dengan dhammah atau Muhammadar dengan baris atas. Kalau pergi secara detail, dia mendatangkan makna, tetapi dari segi umum tidak menjadi masalah. Boleh. InsyaAllah harap persoalan itu dapat saya jawab, dan kalau ada salah silap tolong ada tokok tambah dan pembaharuan ataupun perubahan. Terima kasih banyak-banyak. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Baik.
Kita terus kepada, ada soalan lagi tak? Kita try tengok. Okey. Seorang ibu barangkali, Rina Aswan Idris, dia tanya, "Salam Ustaz." "Waalaikumsalam. Nama anak saya Nurul Syahadah. Bolehkah letak nama macam tu?" Dia kata. Itu saya translate dalam bahasa utara lah. Bolehkah letak macam tu nama Nurul Syahadah? Saya sebut Nur bahasa Arab. Nur cahaya. Nurul kita tu, kita duk sebut Nurul tu kan. Nurul tu dia eja dia nun waw ra alif lam tu dia sambung saya jadi Nurul tu. Jadi dia nama bahasa Arab dia Nur Asy-Syahadah. Boleh tak boleh? Syahadah membawa maksud kesaksian, persaksian ataupun saksi, cahaya kesaksian anda. Tidak menjadi masalah, nama yang baik. Masya-Allah, tabarakallah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, okey, kita masuk sikit berkaitan dengan syahadah. Kalau dalam pertemuan kita yang lalu, kita ada menyebut supaya orang berhati-hati dalam mengucapkan kalimah syahadah. Anda masih ingat? Ya. Jadi pastikan, jangan lupa ingat di mana tempat-tempat yang, jangan asyhadu, asyhadu. Okey. Sekarang saya nak tekankan kepada kita, sidang penonton yang saya kasih sekalian, kalau boleh kita nak minta sahabat-sahabat kita run set video yang kita nak kongsi dengan semua orang berkaitan dengan apa yang semua orang berminat ataupun apa pandangan semua orang. Boleh tak kita minta kawan-kawan kita runkan siaran ataupun rakaman-rakaman yang kita dapat berkaitan dengan ucapan-ucapan ataupun kata-kata ataupun apa yang diajukan kepada orang dan mereka jawab berkaitan dengan yang penting berkaitan dengan syahadah. Erti kebahagiaan. Sebenarnya erti kebahagiaan itu sebenarnya besar dia punya pengertiannya. Tapi kalau mengikutkan skop yang lebih kecil, kebahagiaan ini adalah kepuasan hidup seseorang itu. Sebenarnya itu semua kita kata satu keperluan. Untuk dapatkan keperluan itu kita perlukan satu usaha yang berterusan. Selepas tu apa yang kita usaha itu membuahkan hasil dan insya-Allah kita akan rasa kepuasannya yang utama. Jadi apabila lahir daripada kepuasan itu boleh menjadi kepada kebahagiaan. Yang penting kita usaha, kita dapat apa yang kita usahakan, barulah kita akan dapat kebahagiaannya. Itulah pendapat saya lah. I feel happy because before Christian, the difference of it is, there's a lot of differences. Now I feel that Allah is really the God that we have to worship. Arti kebahagiaan pada saya, mungkin kalau satu hari itu kaya, kalau hidup tu kaya memang senang lah. Tapi kalau hidup miskin pun tu berserah pada Allah juga. Okey, sidang penonton yang saya kasih sekalian, kalau dalam paparan kita tadi kita ada melibatkan berkaitan dengan isu kenapa orang sukakan benda-benda kemewahan, kenapa orang tertarik dengan benda-benda kebendaan, dan semua orang kata kerana ramai orang asasnya untuk mencari kebahagiaan. Saya ucap, tidakkah anda hairan kenapa Mike Tyson, kenapa Yusuf Islam, kenapa Muhammad Ali, kenapa Lauren Booth, siapa tak kenal Lauren Booth, dan orang-orang yang hebat-hebat semuanya masuk ke dalam Islam. Dulu daripada semua tu tak bahagiakah? Kita jawab selepas ini, kita terima pemanggil dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Ini Kak Fatimah daripada Bandar Baru Batangkali. Ya, Kak Fatimah. Oh, orang Batangkali. Ya, inilah Ustaz, saya akaknya ada dua kemuskilan nak tanya dengan Ustaz. Baik ya. Ini bila itu dipanggil orang tukang azan tu, selalu kadang-kadang saya dengar dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah tu, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah tu macam mana? Ya, betul. Saya pun biasa dengar juga, betul. Itulah. Saya ingat saya saja yang selalu dengar, Ustaz. Lepas tu yang kedua, Ustaz. Yang kedua tu kadang-kadang kita ni dalam solat lah kan. Dalam solat kadang-kadang tu macam kita terperasan. Kita macam lalai bila kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah tu, macam kita lalai. Lepas tu
bolehkah kita mengulangi kembali dalam keadaan baik. kita menghayati? Bolehkah kita mengulangi, Ustaz? Baik, terima kasih. Soalan A1 ni, saya kata. Soalan ni A1 ni. Terima kasih, Puan. Terima kasih banyak-banyak. Saya kena dengar ya, Ustaz, sini ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Puan Fatimah daripada Batang Kali. Puan Fatimah dan juga sidang pendengar sekalian. Ini soalan berkaitan dengan syahadah. Nampak? Ada lagi orang sebut berkaitan dengan asyhadu alla. Dia sepatutnya dia menjadi asyhadu alla ilaha illallah. Dia jadi asyhadu anla. Anla. Kalau kita boleh fokuskan kepada papan putih kita, mai sini papan putihku yang comel berserta dengan pemadam yang comel. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Saya tulis ni tau, bagi nampak dia punya ni. Asyhadu anla. Okey. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, ini saya tulis ni sidang penonton, ada sambungan lah. Jangan sebelum orang kata apa, Ustaz tulis sekerat ni jadi saksi apa ni. Dah ni nak belajar Ustaz, nak fokus bagi nampak. Boleh nah? Jangan marah nah. Okey. Asyhadu alla. Sidang penonton, walaupun sini tanda mati pada nun ini, kan merah bagi nampak. Ni dia. Kalau nun ni tanda mati sekalipun, memang bacaannya kalau tengok, ingat tak saya pesan dalam kelas Quran kita ni kan, jangan guna bahasa Melayu kan ataupun tulisan Rumi, tapi ni untuk pembelajaran, okey? Untuk pembelajaran. An, la. Walaupun an disebut di sini, tetapi dia dah masuk dah dalam ni. Ini sebutan yang betul. Sebab apa? Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang kita sebut dulu-dulu masa mula-mula starting berkaitan dengan Jibril datang jumpa Nabi. Nabi sebut antashhadu alla ilaha illallah. Masuk alla ilaha illallah kena masuk dalam sekali. Dia tak boleh sebut an. Sebab itu kita kena bagi perhatian kepada sebutan kita. Agama Islam tolong jaga elok-elok. Nah, minta maaf kepada muazzin-muazzin yang ada melakukan kesilapan, tak ada masalah. Perbaiki balik, kita baca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla. Jadi bila masuk dia jadi macam mana? Ni ejaannya, tapi tak boleh baca macam ni. Ni ajar, nak bantu pembelajaran. Asyhadu alla, asyhadu alla, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna, baru boleh masuk sebab anna Muhammadan Rasulullah. Boleh? Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Soalan yang kedua, Puan Fatimah tanya berkaitan dengan boleh dah ulang-ulang ni kalau duk baca tu at-tahiyatul barakatuh asyhadu alla. Tak feel lah nak ulang balik sekali lagi. Asyhadu alla. Boleh tak boleh nak ulang tu? Jawapan dia, ulama menyebutkan di dalam karangan-karangan ulama berkaitan dengan ulangan bacaan, terutamanya di dalam sembahyang, rukun yang diulang-ulang bacaannya untuk memperbaikinya dibolehkan di dalam bacaan. Tapi perbuatan tak boleh. Rukuk tak boleh, ulang rukuk lagi, ulang rukuk lagi. Itu dah ajaran sesat lah tu. Tak boleh. Yang baca boleh tak? Boleh. Sehingga tepat kita terima pemanggil. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Saya Sharifah Syimah bercakap sini, Ustaz. Ya, Puan. Puan Sharifah. Sila, Puan. Cik Sharifah. Ya, Cik Sharifah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Saya dah start tengok Ustaz punya ni, Ustaz puasa hari tu. Ya. Okey, jadi saya ada ada satu soalan yang agak muskil lah. Sebab memandangkan Ustaz punya penjelasan, saya agak mudah faham sikit. Baik, insyaAllah saya cuba bantu, Puan. Okey, saya cuma nak tanya Ustaz. Ada satu permasalahan ni lah yang saya nak tanya. Daripada segi mengucap kalimah syahadah, Ustaz. Ya, baik, Puan. Kita sebagai orang Islam, kan, kalau untuk rukun Islam pertama mengucap dua kalimah syahadah, betul? Ya, betul, Puan. Okay, dan kalau macam kalau orang-orang yang bukan Muslim nak masuk Islam pun dia akan pertama sekali mengucap kalimah syahadah, betul? Betul, Puan. Tapi kita sebagai orang Muslim ni memang dah daripada lahir-lahir sebab mak bapak Islam terus Islam kita. Macam mana, Puan, sekali lagi? Kita yang memang orang Islam ni, yang Muslim ni,
sebab dapat title Muslim tu Islam tu sebab mak bapak kita Islam. Betul, Puan. Jadi saya agak confused sikit itu macam mana tu kalau kita sebagai Islam ni. Baik, saya faham. Saya faham maksud Puan. Macam mana tiba-tiba kita, bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, tengok lain-lain. Betul. Okey, saya jawab boleh Puan? Boleh. Terima kasih Puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu soalan yang baik, tapi soalan yang baik akan dijawab selepas iklan ini, insya-Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kembali bersama dalam rancangan 30 Minit Ustaz Don. Terima kasih kepada mereka yang setia menanti. Sidang penonton, seperti biasa, dalam bahagian yang kedua ni, saya ditemani oleh tetamu kita. Sebelum saya nak jawab soalan Cik Sharifah, saya nak bawa tetamu kita, iaitu saudara Zulhairi bin Abu Bakar. Jemput datang tuan. Okey, bersama-sama kita hari ini, Cik Zulhairi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar tuan? Come. Have a seat. Duduk. Jemput duduk. Ya, sihat hari ini? Sihat. Alhamdulillah. Boleh tak sebelum nak tanya, mai daripada mana? Daripada Ampang. Daripada Ampang. Okey. Sebelum kita nak berborak-borak, saya nak jawab soalan Cik Sharifah. Boleh tak? Cik Sharifah tadi dia tanya soalan. Baik, pada Cik Sharifah. Soalan Cik Sharifah tadi berkaitan dengan kita ni macam mana? Syahadah menjadi dia punya sumber utama orang Islam. Bila dia masuk Islam, orang bukan Islam masuk Islam, dia asyhadu alla ilaha illallah, so kita kata dia Islam. Dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, so kita kata dia Islam. Kita ni bila yang syahadah dalam perut kah? Dia tanya dalam perut ke kita syahadah ataupun macam mana sidang penonton sekalian? Baik. Kepada Puan Cik Sharifah, yang pertama saya jawab berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang mulia. Apa dia Nabi SAW kata apa? Nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ataupun sebelum hadis tu kita baca hadis Nabi SAW yang Nabi kata apa? Anak itu adalah hasil kerja daripada mak bapak dia. Anak itu adalah hasil kerja daripada mak bapak dia. Maka dalam hadis yang tadi kita baca, yang first tadi yang saya baca, hadis kata apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah, anak dilahirkan dalam bentuk fitrah. Jadi mak bapak dia yang mencorakkan dia. Jadi anak ini ada hasil tangan mak bapak. Jadi kalau mak bapak itu Islam, maka anak dia sudah menjadi Islam. Faham tak? Jadi syahadah itu dia continue daripada mak bapak dia. Dan diteruskan lagi, sebab tu kita kena ajak anak kita sembahyang, kita kena ajak. Sebab tu lahir muek keluar tu bukanlah keluar muek kan, tapi dia keluar tu pi azan dulu. Betul? Bagi dia dengar asyhadu alla ilaha illallah. Boleh noh? Boleh. Harap Puan Sharifah jelas dengan huraian ini, insya-Allah. Baik, okey, daripada Ampang jauh. Macam mana, apa keadaan sekarang, macam mana? Okey? Okey, alhamdulillah. Ustaz, saya ada satu soalan nak bertanya. Nak bertanya soalan. Baik, gerun juga ni. Soalan-soalan cukup mas ni. Mengenai kita punya apa tadi? Syahadah tadi. Okey, di saat kematian seseorang tu. Okey, di saat kematian seseorang. Okey, kenapa kita disarankan atau diminta untuk mengajar orang tu untuk melafazkan syahadah? Ajak orang melafazkan syahadah Ya. Bila orang nak mati, ialah kita iring kan. Kita iring orang tu nak ni. Okey. Jawab tu. Boleh? Okay, saya nak jawab itu insya-Allah. Saya cuba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sidang penonton sekalian. Sahabat kita saudara Zul tanya, bila kan orang nak meninggal, kita duk selalu iring dia kan. Ada orang pergi duk kata Allah, Allah, Allah. Ada yang orang duk iring, duk kata la ilaha illallah apa semua kan. Tapi sebelum tu saya nak cerita dulu. Biasa juga ada seorang tu, orang tu sakit. Dia ni dia tak pandai, dia pergi ziarah orang. Dia pergi ziarah, tengok kawan tu sakit kat hospital. Lepas tu dia pergi kat kawan tu, asyhadu an la ilaha. Kawan tu dah nazak dah, mana nak ingat dah asyhadu an la ilaha illallah. Dia asyhadu an la ilaha illallah. Okey, kita sebenarnya Nabi SAW yang menyarankan kita untuk kita mengiringi jenazah dalam keadaan kalau dia tak boleh ni, kita sebut supaya akhir kalam dia la ilaha illallah. Sebab sabit daripada hadis Nabi SAW, sidang penonton sekalian, ini pastikan jangan tinggal benda ni. Apa dia? Ada adab ketika kita bersama dengan orang yang nazak.
ialah kita iringi dia dengan kalimah Allah ataupun la ilaha illallah supaya dia dengar. Kenapa? Sabit daripada hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Man akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mahal itu pasport tu. Mahal itu pasport tu. Siapa yang ada pasport la ilaha illallah, dia masuk syurga. Siapa yang bawa pasport la ilaha illallah masa alam barzakh nanti, masuk hari akhirat, ada pasport tu, masuk syurga. Mana lagi tempat yang kita mau? Ada tempat lagi yang kita yang ni. Dah, itulah sebaik-baik tempat, betul? Betul. Jadi kenapa kita disuruh buat macam tu? Sekurang-kurangnya ulama mengatakan kalau tak boleh pun dia nak sebut asyhadu alla ilaha illallah sebelum dia nazak tu kan. Sekurang-kurang dia sebut la ilaha illallah. Sebab tu orang yang kata la ilaha illallah. Saya duduk rasa macam nak mati pula. Bukanlah begitu dah sajalah. Kalau gitu. Tapi kalau tak boleh panjang sangat dia duduk bila kita suruh dia la ilaha illallah tu duduk tak boleh kan. Tapi kadang kita kata apa? Allah. Suruh dia sebut juga kalimah Allah sebelum dia akhir. Itu kenapa kita disarankan untuk bawa kalimah syahadah ni ataupun kalimah tauhid ini ketika orang nazak. Sebab pasport dia besar. Boleh jelas tak? Sehingga penonton jelas tak? Macam mana? Ustaz, kalau yang bagaimana ni, pula dengan soalan lagi lah ni? Soalan lagi. Bagaimana pula dengan seseorang tu bila di saat kematian dia, dia sempat melafazkan syahadah dengan orang yang di saat kematiannya tidak berkesempatan untuk melafazkan syahadah. Allahu Akbar. Yang kedua tu wa'yazubillah, minta dijauhkanlah daripada kita. Jadi ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dan juga ahli keluarga kami serta semua yang menonton ini daripada mengakhirkan kalamnya tanpa menyebut kalimah la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Minta simpang. Jadikanlah kami di kalangan orang yang akhir kalam kami adalah la ilaha illallah. Ini syekh-syekh kami selalu doa benar-benar macam ni. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, apa beza dia orang yang akhir sebut syahadah dengan orang yang akhir tak sebut syahadah? Sidang penonton, memang bukanlah ataupun dan juga saudara Zul, bukanlah menjadi kita ni sebagai judge untuk kata dia ni tak masuk syurga, dia ni bukan ahli syurga, dia ni ahli neraka. Sebab apa? Dia tak sempat mengucap, dia tak sempat menyiu, mata dia terbeliak lah apa. Bukan, kita bukanlah orang kata apa pengadil untuk nak menentukan benda itu. Tetapi berdasarkan kepada karangan-karangan ulama yang bersangkut dengan hadis Nabi SAW yang mulia dan juga ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahawa kematian dalam cara yang baik itu sangat penting. Ingat tak kita doa apa dia? Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah, pandai. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah, pandai. Kita minta doa tu supaya kita mati dalam keadaan baik. Sebab apa? Sebab Nabi sebut secara jelas dalam hadis tadi itu, siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah masuk syurga, dakhalal jannah, masuk syurga. Jadi beza dia tu kita dah boleh nampak. Dan sebab itu kita disyurkan di dalam Islam banyakkan berzikir, banyakkan sembahyang, lazimkan diri kita. Sebab tu guru saya Syekh Nuruddin ketika mana menghurai benda ni berkaitan dengan kalimah. Habis tu orang kata syok habis-habis duk buat maksiat apa? Last sebelum mati la ilaha illallah kan. Kita tanya dia, boleh ke kalau mulut tu tak biasa? Boleh ke mulut tu kalau tak biasa? Macam mana nak sebut? Syekh Nuruddin mengatakan apa? Tidak lain dan tidak bukan hadis tadi tu adalah apabila tangan dia boleh menyebut la ilaha illallah, maka kata sentiasa berzikir, mulut dia la ilaha illallah, hati dia la ilaha illallah. Jadi dengan semua tu bila akhir kalam dia la ilaha illallah masuk syurga dia. Tapi dengan cara kena lazimkan diri berzikir, pandai. Sebab tu kita kena buat macam tu. Sebab nak pastikan akhir kita tu. Sebab apa? Tanda-tanda tu boleh menyebabkan orang kenal. Ini mati baik ke tak? Sebab apa? Sebab ingat tak dalam hadis Nabi SAW ada seorang sahabat Nabi yang dahi dia berpeluh masa dia syahid. Sahabat Nabi, ini saya cerita sikit, boleh dengar cerita syok tu. Jadi penonton yang saya kasih sekalian, ada seorang sahabat Nabi, dia malam tu bersama dengan isteri dia. Bila bersama dengan isteri dia, dia tak sempat mandi orang kata apa, mandi hadas. Kita guna bahasa cantik sikit, mandi hadas. Jadi tiba-tiba semboyan perang berbunyi. Tu saya lah bunyi tu, bukan saya pun tak tahu lah macam lah saya hidup zaman tu kan. Tapi dia bunyi bunyi pula dah tadi boleh lah mana-mana. Dia bunyi, kawan ni pun keluar. Terus pergi berjihad mati syahid. Gugur dalam peperangan. Tiba-tiba dahi dia berpeluh. Kata Nabi SAW, dia tidak sempat mandi janabah. Malaikatnya memandikan dia. Nampak tak ada kesan?
bila ada kesan tu sidang penonton sekalian, ada kesan tu orang tahu dia tu macam mana. Sebab tu kita kena jaga dan kita doa sentiasa, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Dan inilah bukti saya nak bagi tahu kepada semua kekuatan kalimah syahadah. Yang kita duk kata orang duk baca tahlil la ilaha illallah, yang kita duk ada setengah-setengah pihak marah. Jangan, inilah cara nak melazimkan kita supaya kita sebut kalimah Allah la ilaha illallah menggantikan asyhadu alla ilaha illallah. Sebab terlalu panjang kita nak sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu. Saya kita jadi macam mulut kita ni manusia, lama-lama dia boring. Yang tu pendek sikit. Allah, Allah, Allah. Pendek sikit. Kalau la ilaha illallah tu dia boleh la ilaha illallah. La ilaha. Dia ada. Jadi sentiasa ingat kepada Allah. Boleh tak saya jawab tak soalan tu? Terjawab. Jadi kenapa pentingnya benda ni untuk orang yang jenazah ni? Sebab inilah akhir kita semua orang nak masuk syurga. Dan inilah sidang penonton sekalian, kenapa kena jaga kalimah syahadah dan pentingnya. Boleh. Dan bila kita kata kalimah syahadah, ni saya sentuh sikit untuk sidang penonton semua sekali, semua. Apa dia? Bila kita kata syahadah ini, Islam letak apa mula-mula? Asyhadu an la ilaha. La ilah. Tak ada Tuhan. Kita ketepikan dulu semua Tuhan-Tuhan yang lain. Tak mau. Orang Islam bukan. Melainkan siapa yang kita ambil? Allah sahaja. Maknanya Islam mengajar kita membersihkan semua fahaman-fahaman ataupun dalam bahasa canggih. Boleh sikit sidang penonton. Apa? Doktrin. Doktrin ataupun sentimen yang lain tolak buang ke tepi, meletakkan yang betul iaitu Allah. Jadi Islam ajar kita membersihkan diri. Insya-Allah minggu depan dalam waktu yang sama kita akan jumpa dengan tajuk bab taharah, bagaimana kita membersihkan diri kita sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Kita jumpa lagi. Terima kasih kepada saudara Zul kerana sudi datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.